peringkat tersebut. Contohnya dalam institusi keluarga, kepimpinan keluarga amat penting sekali dalam membentuk keluarga ke arah hala tuju yang betul, matlamat dunia akhirat, dan mendidik keluarga ke arah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan dari segi rezeki, dapat rezeki yang halal untuk memberi makan kepada keluarga dan sebagainya. Kepimpinan dari segi masyarakat, nak lihat masyarakat itu masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman, masyarakat yang sempurna, masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi institusi, kalau kita tengok institusi kita adalah UiTM. Jadi dari sudut kepimpinan UiTM, okey, daripada atas sehinggalah kepada kepimpinan yang paling bawah sekali. Dari sudut peraturan, kita kena ikut peraturan-peraturan yang sedia ada dan sebagainya. Jadi sebagai pelajar, sekarang ni kelas online, ODL. Jadi dalam kelas ni pelajar kena masuk kelas seperti biasa, cuma kelasnya di rumah. Tapi mungkin ada kekangan-kekangan lah. Okay. Kepimpinan dari sudut negara, nak bawa negara ke arah mana, itu adalah tugas tanggungjawab kepimpinan. Cuma di sini dalam konteks ini kita akan melihat ciri-ciri pemimpin itu macam mana, okey, kriteria dia dan sebagainya. Di mana Islam memandang berat soal memilih pemimpin dalam semua peringkat kehidupan. Menentu dan memilih pemimpin adalah satu perkara yang penting dalam Islam dan dikategorikan sebagai wajib. Okey, jadi kita lihat sedikit bukti sejarah di mana apabila Rasulullah SAW wafat, beliau khalifah terus dilantik menjadi pemimpin bagi menggantikan baginda sebelum pemakaman baginda. Jadi di sini menunjukkan kepimpinan itu adalah penting. Ialah Rasulullah dah wafat. Jadi siapa yang nak memimpin pengurusan Rasulullah dan sebagainya. Jadi pemimpin itu perlu dilantik untuk menguruskan negara, menguruskan pentadbiran dan sebagainya. Okey. Pengertian pemimpin dari sudut bahasa, kalau kita tengok dari sudut istilahnya, terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan ianya sebagai pemimpin. Contoh imamah, khalifah, qiyadah, za'amah, riyayah, riyasah dan siyadah. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan untuk memberi maksud kepada kepimpinan tersebut. Dalam Kamus Dewan, perkataan kepimpinan berasal daripada kata dasar pimpin yang membawa erti bimbing, pandu, tunjuk dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggeris pula, pemimpin membawa maksud position, bahasa Inggeris leadership, itu maksudnya pemimpin. Yang membawa maksud sebagai seorang pemimpin tu the position of leader, kedudukan pemimpin, control of power over group, kawalan atau kuasa terhadap sesuatu kumpulan. Jadi pemimpin tak boleh guna kuasa veto, autokrasi dan sebagainya. Hanya dia sahaja yang apa cakap dia sahaja yang kena dengar. Itu pemimpin yang tak, yang bukan menurut pandangan Islam lah. A group of people who lead, satu kumpulan manusia yang memimpin. Jadi itu maksud kepimpinan menurut Kamus Bahasa Inggeris. Okey, kepimpinan dari sudut istilahnya pula kita mengambil pandangan patriarkan, di mana kepimpinan adalah satu kemahiran berkombinasi dengan fitrah manusia
untuk mempengaruhi dan juga untuk mengarah manusia ke arah mencapai matlamat dengan cara memastikan kepatuhan, kepercayaan dan penghormatan. Jadi sebagai pemimpin, macam mana nak berkomunikasi dan nak mengarahkan supaya orang ikut peraturan, patuh pada peraturan, kepercayaan dan penghormatan. Percaya dan penghormatan ni maksudnya di sini saling hormat, menghormati antara satu sama lain dari sudut kepimpinan. Menurut Ibnu Taimiyah pula, kepimpinan merupakan satu tuntutan agama. Maksudnya pemimpin dalam Islam, dia dituntut untuk kita dalam Islam, kita dituntut untuk memimpin manusia. Maksudnya dalam satu masyarakat kena ada seorang pemimpin. Tanpa kepimpinan, urusan pentadbiran agama dan bangsa tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi pemimpin tu penting. Kalau tidak, tak ada hala tuju, tak ada matlamat dan sebagainya, ke arah mana kita akan pergi. Okey. Justifikasi kepimpinan. Jadi pemimpin kalau kita tengok dia seruka, kalau kita ambil daripada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kamu bertanggungjawab terhadap mereka yang di bawah pimpinan kamu. Ketua negara al-imam adalah bertanggungjawab berkaitan rakyatnya. Okey, itu satu. Ketua keluarga adalah pemimpin untuk keluarganya. Okey, dua. Dan akan ditanya berkenaan kepimpinannya. Jadi siapa yang dia jadi pemimpin, dia akan tanya apa yang dia telah buat ataupun apa yang dia telah laksanakan terhadap kepimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Jadi sebagai seorang wanita pun dia ada tanggungjawab dia, anak-anak dia, rumah tangganya dan sebagainya. Padam bertanggungjawab menjaga harta tuannya dan akan ditanya berkenaan barang-barang yang diamanahkan. Jadi walaupun sebagai seorang hamba, ia juga ada tanggungjawab, okey, untuk menjaga harta tuannya dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok, kalau kita lihat dari sudut konteks kita dalam masyarakat, contohnya, kita ambil contohnya kita ada orang gaji. Okey, jadi orang gaji itu sebenarnya dia perlu bertanggungjawab terhadap apa-apa yang ada dalam rumah tuannya. Tapi kalau tengok trend, ada orang gaji yang mencuri lah, siap angkat lori lah dan sebagainya. Jadi semua tu adalah semua berperanan untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam kategori mana dia berada sebagai pemimpin tersebut. Tiap-tiap orang adalah kamu adalah pemimpin, justru kamu bertanggungjawab terhadap pimpinan kamu. Okey, kita pun, diri kita ni pun pemimpin juga untuk diri kita, nak bawa diri kita ala tuju yang macam mana. Okey, sebagai seorang Islam, apa matlamat hidup kita? Ke mana kita akan pergi? Apa yang akan kita cari dan sebagainya? Kita kena pimpin diri kita. Okey? Jadi, kita pun akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan diri kita juga. Okey, ciri-ciri kepimpinan. Mengikut Al-Mawardi, seorang pemimpin perlulah yang pertama adil dalam memimpin pekerja di dalam organisasinya. Kalau pemimpin negara adil dalam memimpin rakyat ke arah mana hala tuju negara tersebut.
Dan apa yang dikehendaki, kalau negara itu orang Islam, hala tujunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jangan negara tu negara Islam, negara umat Islam, tetapi hala tujunya lain. Berfikiran matang dan berani berijtihad dalam melakukan tugasnya. Jadi kalau kita tengok berfikiran matang ni, sebagai seorang pemimpin dia tak boleh melatah apa-apa cabaran, dugaan, provokasi yang berlaku. Dia kena berfikiran secara waras dan berani membuat keputusan. Jadi kalau kita tengok dalam konsep ijtihad, kalau dia membuat keputusan itu salah, dia dapat 1 pahala. Kalau dia membuat keputusan itu betul, dia dapat 2 pahala. Jadi mau tak mau sebagai seorang pemimpin, keputusan kena dibuat dalam sesuatu hal yang berlaku pada negaranya. Mempunyai panca indera yang sempurna. Kalau buta, bisu, jadi macam mana nak memimpin? Okey, kalau kita tengok buta, tapi ada je ramai orang buta yang hafal Quran dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi dikehendaki sebagai kalau kita menjadi pemimpin, jadi panca indera ni penting sebab untuk menguruskan kepimpinan tersebut. Okey. Dan kalau kita tengok, dia ada kaitan pekak, bisu, pekak, tuli, bisu, dia ada kaitan dia punya simptom tersebut ataupun panca indera tersebut. Mempunyai ilmu agama yang tinggi, kerana adanya ilmu agama yang tinggi secara tidak langsung dapat mengelakkan seorang pemimpin daripada melakukan perkara yang mungkar. Jadi kalau pemimpin tak ada ilmu agama, akan menjadi orang kata ketidak lancar kepimpinan negara tersebut. Sebab hala tuju ke arah mana kita pun tak pasti. Jadi pemimpin tu kena ada ilmu agama. Biarlah pemimpin tu boleh baca doa ke. Ini pemimpin nak baca doa pun tak tahu macam mana. Jadi dalam Islam dia kena sepadu antara kepimpinan dan agama tersebut. Sekarang ni pemimpin baca doa, dah orang pedi-pedi pula. Okey. Ini provokasi yang tidak sihat. Okey, mempunyai anggota badan yang sempurna supaya boleh menguruskan pekerjaannya dengan sempurna. Okey, tak cacat kaki tangan, tak cacat penglihatan dan sebagainya lah. Okey. Jadi bukan kalau kita lihat dari sudut ciri kepimpinan ni, sebab bila dia mempunyai anggota tubuh badan yang cukup lengkap, maksudnya keupayaan dia untuk mengurus tu senang. Tapi kalau sekiranya dia tidak mempunyai kepercayaan anggota yang tidak lengkap, jadi keupayaan tu akan terbatas. Dia kena bergantung pada orang lain. Itu akan menyebabkan berlaku ketidaklancaran dalam pengurusan pentadbirannya. Menurut Imam Al-Ghazali, pemimpin adalah seorang yang hidup secara bersederhana dan tidak terlalu membazir dengan harta yang dimilikinya. Jadi, kalau kita lihat, kehidupan seorang pemimpin ni menjadi image ataupun menjadi model kepada rakyatnya. Rakyat akan tengok cara hidup pemimpin tu. Kalau pemimpin tu bermewah-mewah, sebenarnya harta yang dia milik, harta yang contohnya gaji yang dia dapat adalah duit kerajaan. Okey, dia ada allowance dan sebagainya. Jadi apa image ataupun apa pandangan masyarakat ataupun apa pandangan rakyat terhadap pemimpin tersebut. Okey.
Perlulah melaksanakan kerja dengan tenang tanpa merungut dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dia tak boleh keluh kesah dan sebagainya. Dia kena cool. Orang kata apa ke, rungutan-rungutan kat luar tu, dia kena cool je. Jadi barulah dia dapat memimpin dengan baik. Kalau dia pandang baran, sikap yang tak elok, akhlak yang tak baik, memaki hamun dan sebagainya, maka apa kriteria pemimpin yang diistilahkan sebagai tenang tersebut? Sebab dalam Islam, nak pemimpin yang tenang. Okey, harus cuba memuaskan semua pihak jika hal itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Jadi kena ambil pandangan semua pihak. Maksudnya kena bagi semua tu adil supaya masing-masing tidak akan menimbulkan perasaan tidak puas hati. Okey, sedar tanggungjawab besar yang dipikulnya. Jadi kalau pemimpin tak sedar itu tanggungjawab, dia memimpin atas ikut rasa dia sahaja dan sebagainya. Dia tak memimpin, dia tak ingat itu adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan ikut buat suka hati je. Okey, ini yang menjadi masalah dan inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat. Suka bersahabat dengan para ilmuwan dan mendengar arahan mereka ini untuk mengelakkan pemimpin melanggar undang-undang yang digariskan oleh Islam atau tidak terpesong daripada landasan yang ditetapkan oleh syarak. Jadi seorang pemimpin, kalau kita tengok pemimpin dalam Islam, dia memang ada ataupun dia punya ranking dia ataupun dia punya sahabat dia adalah ahli ulama. Supaya dia memimpin ataupun dia tak akan terkeluar daripada garis kepimpinan tersebut, tak akan terkeluar daripada garis agama. Jadi kalau dia jauh daripada agama, maka dia akan terpesong. Sebab itu kalau pemimpin dia kena kawan dengan orang yang baik. Okey, kalau orang yang baik, insya-Allah dia tidak akan menjerumuskan dia ke arah melakukan dosa. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak baik, jadi lama kelamaan kita pun akan terjerumus sama ke arah melakukan dosa dan sebagainya. Okey, pandangan tokoh barat. Edwin Gansely menyatakan seorang pemimpin perlunya mempunyai sifat kesungguhan dan keyakinan terhadap diri sendiri. Tanpa sifat kesungguhan dan keyakinan diri boleh menyebabkan sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kecerdasan yang terlalu tinggi ataupun kecerdasan yang terlalu rendah akan mengurangkan kebersanan memimpin. Jadi di sini kalau kita kena, sebagai seorang pemimpin dia kena yakin pada diri, yakin dengan kepimpinan yang dia buat. Dia kena study, dia kena kaji, dia kena buat homework, dia kena pada perancangan, baru dia boleh memimpin dengan baik. Kalau dia tidak ada perancangan, tak ada masa depan, payahlah sebagai seorang pemimpin. Satu lagi, pemimpin pun dia kena lihat maksudnya trend. Okay. Jadi keadaan negara macam mana? Kalau keadaan negara macam ni, ini dia punya perancangan dia. Okey. Dan dia nak kata laju sangat, jangan lembab sangat pun jangan. Sebab apa? Kalau lembab sangat, dia akan ketinggalan, menyebabkan rakyat marah dan sebagainya. Ralph M. Stockdale, seorang pemimpin, perlulah cerdas, bijak, matang, mempunyai harta sebagai modal menguruskan organisasinya dengan baik. Seorang pemimpin juga perlu ada sifat sosial iaitu boleh bekerjasama, kemampuan berkomunikasi dan kebolehan untuk bermasyarakat.
Jadi pemimpin ni dia kena orang cerdik. Kalau orang tak pandai, macam mana? Beza orang pandai dengan orang cerdik adalah daya pemikiran dia, tahap pemikiran dia, pola pemikiran dia. Dia nampak jauh ke hadapan. Dia tak ada duduk stagnan kat situ je. Okay. Jadi kepala dia tu sentiasa berjalan, berfikir apa benda nak buat dan sebagainya. Kalau jenis duduk je, jadi tak layak untuk jadi pemimpin. Dan pemimpin juga ialah orang yang hidup dengan masyarakat. Jadi kalau pemimpin hidup dalam rumah dia, dan istana dia dan sahaja dan sebagainya, dia tak akan merasai apa orang lain rasa bila berlaku sesuatu perkara dan sebagainya. Dia hidup dalam keselesaan, tetapi dia tak rasa rakyat yang sakit, rakyat yang merana, rakyat yang susah dan sebagainya. Seorang pemimpin juga seharusnya mempunyai sifat kepribadian iaitu berkebolehan, agresif dan berkeyakinan tinggi dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Dia ada hibah dia. Pemimpin dia kena ada hibah ataupun dia ada kebolehan. Maksudnya bila orang tengok tu, dia ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri dia sebagai seorang pemimpin. Ciri-ciri utama sebagai seorang pemimpin yang baik menurut Islam. Yang pertama, berupaya untuk menjaga agama dan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin sebenarnya adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara, menjaga dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, nak jaga agama. Kalau pemimpin itu naik nak jaga poket dia, itu yang menyebabkan hilang agama. Okey, memiliki qudwah iaitu kekuatan dari sudut sama ada fizikal, spiritual, emosi dan mental. Jadi qudwah di sini kalau kita tengok dari segi fizikal dia mantap, maksudnya orang yang sihat. Kalau orang yang tak sihat macam mana nak memimpin orang lain? Dari sudut spiritual, agama dia tinggi ke tidak? Emosi dia stabil ke tidak, mental dia cerdas ke tidak dan sebagainya. Di mana dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 menjelaskan kisah dua anak perempuan Nabi Shu'aib meminta Nabi Shu'aib agar memilih pekerja penggembala kambing daripada kalangan orang yang kuat bekerja dan amanah. Nak jaga kambing pun nak cari orang yang amanah. Tambah lagi nak jaga negara. Mesti amanah itu letak nombor satu sebab dengan amanah sajalah dia dapat membawa negara itu ke arah yang betul. Okey, bertakwa kerana takwa menjamin seorang pemimpin itu berintegriti dan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugasnya. Okey, jadi kalau pemimpin tak takut Allah, dia akan melakukan perkara-perkara yang di luar batasan syariat. Okey, sebab itu kalau kita tengok, sebab bila pemimpin tak, ini kita hanya membuat penilaian luar. Bila pemimpin tidak takut kepada Allah, dia akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang negara dan sebagainya. Rasuah berleluasa di Malaysia sekarang ni. Bila kita tengok macam ni, macam mana negara kita nak aman, macam mana negara kita nak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ada pemimpin yang tak betul. Okey, kalau kita sebagai pekerja pun, kita sebagai staff, kalau kita tak amanah, apa akan jadi kepada organisasi kita? Kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau kita tidak amanah sebagai dalam pembelajaran kita, jadi keputusan kita akan merudum, kita tak akan dapat kejayaan yang
baik dan sebagainya. Okey. Beramanah, adil dan tidak melakukan kezaliman atau diskriminasi kepada mereka yang di bawah pimpinannya. Di mana sifat-sifat ini penting untuk menjamin kepimpinan yang dihormati, disegani dan disayangi. Okey, jadi tak zalim. Zalim dalam erti kata bukan sahaja penindasan dari secara fizikal tetapi secara spiritual dan sebagainya. Okey, bertanggungjawab dan tidak sombong kepada yang mereka di bawah pimpinannya. Setengah orang pemimpin tak kenal pun anak buah dia siapa. Ini tak boleh. Sebab dia kena mengenali hal ehwal pekerjanya ataupun staf di bawahannya dengan baik supaya urusan pentadbiran itu berjalan dengan lancar. Okey, berdasarkan surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengambil berat atas barang kesusahan yang menimpa kamu, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap makhluk, terhadap orang yang beriman. Okey? Ini maksudnya bertanggungjawab, tak sombong, sayang. Pemimpin sayang kepada rakyat dan sebagainya. Jadi pemimpin bila dia sayang kepada rakyat, rakyat pun akan sayang kepada pemimpin. Okey. Tegas dan berpegang teguh kepada prinsip dalam melaksanakan amanah, termasuklah mengambil tindakan sewajarnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang terhadap pihak yang bersalah, sekalipun melibatkan ahli keluarga, kawan maupun lawan dan sebagainya. Ini tugas ataupun tugas sebagai seorang pemimpin yang berat sebenarnya. Dia kena ambil tindakan kalau benda itu salah. Tak kira lah